Menerajui era baru pemuda. Ahli Dewan Negara Senator Muhammad Hasbi Muda mengekalkan jawatan sebagai Ketua Pemuda Parti Amanah Negara Amanah bagi sesi 2023 hingga 2026 pada pemilihan sayap parti itu malam kemarin. Manakala, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu 3, Daniel Al-Rashid Harun Aminar Rashid pula dipilih sebagai timbalan Ketua Pemuda Amanah bagi tempoh yang sama. Untuk rekod, Muhammad Hasbi sebelum ini dilantik sebagai Ketua Pemuda Amanah pada 23 Oktober 2021 menggantikan Shazni Munir Muhammad Itnin yang meninggal dunia akibat jangkitan COVID-19 pada 6 Ogos tahun sama. Pemilihan oleh 572 perwakilan turut menyaksikan Muhammad Faris Arifin, Muhammad Ammar Atan dan Muhammad Zulhasmi Hassan dipilih sebagai Naib Ketua Pemuda Amanah. Selain itu, Dr. Muhammad Izzuddin Nasaruddin dipilih sebagai Speaker Pemuda Amanah dan Muhammad Hazmi Subuh sebagai timbalannya. Manakala Luqman Al-Fadil Abdul Karim serta Muhammad Haris Abdul Omar sebagai juru audit. Muhammad Hasbi dalam ucapan penangguhan Konvensyen Pemuda Amanah Nasional 2023 merakamkan ucapan terima kasih atas pemilihan itu dan menzahirkan komitmen untuk memberikan perkhidmatan terbaik sepanjang 3 tahun memimpin Pemuda Amanah. Pada pemilihan hari ini juga, perwakilan menunjukkan isyarat tegas dan merupakan kombinasi kesatuan yang baik serta harus kita rangkul potensi yang ada dalam pemuda untuk memastikan Pemuda Amanah kuat di peringkat nasional, katanya lagi. Dalam pada masa yang sama, Pemuda Amanah meluluskan usul agar tempoh perkhidmatan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun daripada parti itu dihadkan kepada hanya 2 penggal. Usul yang dibawa perwakilan Pemuda Amanah kawasan Balik Pulau iaitu Faizul Syafi itu diterima melalui undian dengan lebih suara bersetuju. Langkah itu juga dapat membuka peluang kepada lebih ramai ahli amanah yang berkelayakan untuk menjadi pemimpin dan mentransformasikan parti sekaligus menarik sokongan rakyat. Transformasi ini dapat memastikan parti menarik minat rakyat untuk terlibat secara langsung dengan amanah agar parti kita dapat berkembang dalam Pakatan Harapan, katanya. Ketika sesi perbahasan, perwakilan negeri Pulau Pinang, Ghazali Ismail turut mencadangkan pindaan kepada usul itu agar tempoh perkhidmatan ahli parlimen dan senator juga dihadkan kepada 2 penggal. Namun cadangan pindaan itu ditolak. Cadangan menghadkan tempoh perkhidmatan adun itu akan dibawa Pemuda Amanah ke Konvensyen Amanah Nasional yang akan diadakan di Klang, Selangor pada 23 dan 24 Disember ini. Pada konvensyen itu nanti, Pemuda Amanah turut meluluskan 20 usul lain yang tidak dibahaskan manakala satu ditolak. Sementara itu, ahli dan kepimpinan Pemuda Parti Amanah Negara diingatkan agar tidak menjadi proses demokrasi atau pemilihan sebagai penyebab berlakunya keretakan hubungan. Sebaliknya, perwakilan Johor Abdul Razak Ismail berkata, proses biasa dalam parti itu perlu diambil dalam konteks ilmu untuk memperkukuhkan lagi parti supaya kekal relevan. Seperti mana yang dibangkitkan oleh Ketua Pemuda Amanah, Muhammad Hasbi Muda dalam ucapan pidatonya, pemimpin dan ahli perlu bersama-sama menjadi rumah parti kita. Inilah rumah kita, kecil atau besar, itu hakikatnya. Kita urus demokrasi dengan sebaiknya dan ingatlah persahabatan lebih penting daripada jawatan. Perlu diingat bahawa perjalanan politik kita masih panjang dan parti akan terus bertahan bersilih tahun kerana kitalah iaitu Pemuda Amanah akan menjadi pelapis kepimpinan akan datang, kata Abdul Razak. Sementara itu, Abdul Razak turut berharap agar barisan kepimpinan baharu pemuda yang bakal dipilih nanti akan terus kekal setia kepada parti. Sesungguhnya kehadiran Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh pada Konvensyen Pemuda Parti Amanah Negara iaitu Amanah Nasional 2023 disifatkan sebagai tanda pengukuhan persahabatan dalam kerajaan perpaduan. Ia kemudian disusuli kehadiran Timbalan Ketua Kepimpinan Jawatan Kuasa Eksekutif Pemuda DAP yang Safura Uthman. Dengan mengangkat tema menerajui era baharu pemuda, Pemuda Amanah perlu berubah mengikut peredaran zaman dan tidak boleh bersikap statik, tidak boleh selesa dengan keadaan semasa dan pendekatan yang lama. Pelbagai perkara baharu perlu diterokai bagi memastikan kita bukan hanya kekal relevan tetapi menjadi peneraju dalam bidang yang kita berada di dalamnya.
Selamat berjuang dan selamat maju jaya.